Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Hari hari kita cerita perang sikit lah untuk sarapan pagi semua. Okey, Ukraine offensive dah menjadi counter offensive Rusia, dan setiap hari grey zone Rusia yang berubah, tapi Ukraine tidak dapat walau mendekati 45 line yang Rusia buat. Kita dah boleh lihat Bradley banyak terbakar hari-hari, di mana area Ukraine cuba buat ofensif. Lagi banyak askar mati dan Bradley dan Leopard tu tank terbakar. Dan General Ukraine Siski di Bakhmut, dia anggap perang ini adalah perang personal, dan apa yang dapat ialah kekalahan untuk dia. Walau Daily Telegraph di UK pun berkata yang Ukraine tidak dapat menembusi line askar Chechen dan Rusia di Bakhmut, kerana kita tahu askar Chechen yang membantu askar Rusia, makin susahlah Ukraine nak menghadapi line askar Rusia di Bakhmut. Hidup Ahmad, hidup Alaudinov, Chechen. Dan propaganda Western berkata yang Ukraine telah mengepung Bakhmut, dan ini adalah menipu. Hari-hari dekat Western bercerita di media masa, besar-besarkan perkara yang Ukraine telah mengepung Bakhmut. Dan ini di Marinka pula adalah pintu ke Avdiivka. Walaupun askar Chechen telah meninggalkan Marinka, tapi askar Rusia masih dapat mengawal, dan kemenangan Ukraine yang lalu di Liman adalah kemenangan ofensif Ukraine paling besar di Liman. Tapi sekarang Rusia sedang cuba mendapatkan Liman dan Kupiansk. Dan kita lihat Kupiansk, Rusia mandikan dengan serangan berbagai peluru. Ini akan membuatkan Ukraine akan kalah besar di sebelah selatan. Jika Rusia kontrol tempat ini, mereka akan mendekati Dnieper River. Dan lepas tu, makin Rusia dapat semua tempat mendekati Dnieper River. Dan berapa lama saya dah katakan, selagi Ukraine nak melawan, selagi itu Rusia akan mendekati Dnieper River, dan senanglah Rusia membahagikan Ukraine kepada dua buah negara. Kalau kita tengok Dnieper River ni telah membelah Ukraine kepada dua, menjadikan Ukraine macam kek yang dibelah dua. Dan selagi Ukraine melawan, selagi itu Rusia akan menghampiri Dnieper River. Dan ini adalah sedikit cerita Surovikin yang ada masalah dengan Rusia. Surovikin ni sebenarnya di hari Wagner pergi ke Moskow, dia telah mengarahkan Wagner untuk balik ke kamp dia, dan selepas itu Surovikin tidak berkata apa-apa. Tapi media masa banyak bercerita propaganda dan Western yang berkata Surovikin telah melarikan diri ke apa ke. Tapi sebenarnya Surovikin ni tak banyak bercerita dengan media masa terlalu banyak lah. Dan 29 Jun, Wagner komander dan pegawai berjumpa dengan Putin, dan mereka ingin berperang dalam perang Ukraine, dan mereka tak nak ke Belarus. Mereka sanggup beri balik semua senjata yang Rusia berikan dan mengharap dapat join askar Rusia berperang. Dan apa nak kata, kalau Putin yang mengarahkan mereka ke Belarus, mereka tak boleh kata apa-apa. Ini adalah kata ketua negara mereka. Putin ada rancangan lebih besar untuk mereka. Kerana setelah perang bermula beberapa bulan, Rusia ada menempatkan 300,000 orang askar Rusia di Belarus. Tapi
bila serangan makin menghampiri Kiev dan 300,000 orang ini pun digerakkan ke arah Kiev, dan ini adalah plan Putin. Dan sekarang kita lihat Kiev dimandikan peluru Rusia hari-hari, dan askar Belarus Putin, askar Wagner di Belarus Putin ada rancangan yang lebih baik. Ini dari berita orang kuat US Defense Official. Dia berkata yang ofensif ini gagal dan tak ada senjata yang diberi, dan senjata ini tidak berjaya untuk mengalahkan Rusia. Dan apa Ukraine ingat yang mereka semua diberi senjata adalah senjata holy weapon. Ukraine ingat senjata yang diberi adalah holy weapon yang boleh membuatkan askar Rusia lari dari perang ini. Tapi ini adalah tidak benar, kata officer ini. Dan sebenarnya senjata-senjata ini diberikan kepada Ukraine hanyalah untuk mereka beri peluang Ukraine untuk berdamai dengan Rusia. Ini adalah daripada kata-kata seseorang yang berada di Pentagon, dan mereka adalah neokon yang nak memberhentikan perang ini. Kalau anda nak tahulah, kan saya cakap semalam ada berapa neokon sekarang di US, dan ini adalah neokon yang ingin berdamai dengan Rusia. Dari New York Times pula berkata yang Ukraine kehilangan 20% senjata, dan dia tidak berkata yang Ukraine kehilangan berapa banyak askar di perang ini. Dan kerana kalau diberitahu berapa askar yang mati dalam perang ini, pasti rakyat Ukraine akan mengamuk, akan memberontak kalau diberitahu. Tapi Putin berkata Ukraine kehilangan 311 tank dari Jun 4, dan askar Ukraine yang diinterview di Times pula berkata 6 tank dimusnahkan Rusia dalam satu serangan. Dan lagi satu askar Ukraine berkata terpaksa meninggalkan battery tank mereka yang musnah dan meneruskan ofensif mereka tanpa kereta kebal. Dan kalau kita nak tahu, Rusia juga telah memberi kita maklumat tentang berapa askar Ukraine yang mati dari bulan Jun. 26,000 askar yang Rusia buat pengumuman berapa kematian askar Ukraine. Dan bulan Jun, satu orang pun di Ukraine tidak berkata apa-apa, walaupun di US sekalipun, walaupun General Ukraine sekalipun tidak berkata apa-apa apabila Rusia berkata yang askar Ukraine mati 26,000 dari bulan Jun sahaja sampai sekarang. Okey. Jadi perang ni makin parah, makin panas. Dan jangan lupa, okey, support channel ni. Give abang some give. Semangat sikit abang nak buat berita. Assalamualaikum. Selamat pagi yang mana memandu nak pergi kerja tu. Hati-hati. Sarapan pagi berita perang. Assalamualaikum. Yurah.